Dalam modul ni terdapat 3 jenis alat pengukur ataupun dipanggil analisis nisbah, iaitulah nisbah keberuntungan yang pertama, yang kedua nisbah kecairan dan juga nisbah kecekapan. So kita akan bincang ketiga-tiga jenis nisbah dekat video ni. So nisbah yang pertama iaitu nisbah keberuntungan. Untuk tujuannya adalah untuk mengukur keupayaan perniagaan dalam memperolehi keuntungan. Okey, yang pertama iaitu peratus untung kasar atas kos jualan ataupun dipanggil sebagai tokokan ataupun bahasa Inggeris dipanggil markup. Okey, so dia punya formula ataupun rumusnya ialah untung kasar dibahagikan dengan kos jualan darabkan dengan 100. Contohnya ialah untung kasar RM5,000. Kos jualan katakan RM8,000. So bila maklumat ni kita hanya darabkan dengan 100. 5,000 bahagi 8, 8,000 darabkan dengan 100. So jawapannya ialah 62.5%. Untuk tafsiran dia, kita baca daripada bawah. Untuk setiap RM RM1 kos jualan, untung kasar yang diperolehi adalah RM 0.63. Sebab 62.5 kita genapkan jadi 3, so RM 0.63 sen. So tujuan untuk peratus untung kasar atas kos jualan adalah untuk untuk menentukan harga jualan. Menentukan harga jual. Harga jualan seunit. So kalau katakan contohnya dapat 62.5, so kita nak dapatkan, so kita boleh letakkan harga RM1.63 sen. Ini harga jual lah. So kita tambah lagi 60 sen tu untuk dapatkan harga jualan. Tujuan untuk peratus untung kasar atas kos jualan. Yang kedua ialah peratus untung kasar atas jualan. Tadi atas kos jualan, yang ni atas jualan ataupun margin untung kasar. So rumusnya ialah untung kasar dibahagikan dengan jualan bersih darabkan dengan 100. Contohnya dia punya nilai untuk untung kasar, kita ambil nilai atas tadi RM5,000. So kita letakkan harga jualan bersih katakanlah RM10,000. RM10,000. So kita darabkan dengan 100. 5,000 bahagi dengan 10,000 darabkan dengan 100. So 50. Jawapannya ialah 50%. So untuk tafsirannya ialah bagi setiap RM RM1 jualan bersih, dibaca pada bawah jualan bersih tu, untung kasar yang diperolehi ialah, kita bahagikan 100, so dapatlah kos RM 0.5 sen. So 0.5 sen, 0.50 sen. Itulah jawapan dia. Seterusnya ialah peratus untung bersih atas jualan, margin untung bersih. Tadi untung kasar, kali ini adalah untung bersih atas jualan ataupun dipanggil margin untung bersih. Katakanlah ni rumusnya, untung bersih dibahagikan dengan jualan bersih darabkan dengan 100. Contoh untung bersih kita dapat 3,000. Jualan bersih kita ambil nilai atas tadi, iaitulah 10,000.
Okey, darabkan dengan 100. 3,000 bahagi dengan 10,000 darabkan dengan 100. So 30%. 30%. Okey, kalau tafsirannya, bagi setiap RM RM1 jualan bersih, untung bersih yang diperolehi ialah 0.30 sen, okey, ataupun 30 sen. Okey, 30 sen. Itu dia punya pengiraan dia. Okey, seterusnya ialah pulangan atas modal. Okey, pulangan atas modal dia punya rumus untung bersih dibahagikan dengan modal awal. Okey, darabkan dengan 100. Okey, contoh untung bersih kita gunakan nilai tadi RM3,000. Okey, modal awal katakanlah kita laburkan modal pertama, kita laburkan RM15,000. Okey, so darabkan dengan 100. Okey, 3,000 bahagi dengan 15,000 darabkan dengan 100. Okey, jawapannya ialah 20%. Okey, 20%. Okey, tafsirannya bagi setiap RM1 yang dilaburkan, okey, untung bersih yang diperolehi ialah 20 sen. Okey, 20 sen. Okey, so tu okay, dia punya jawapan dia 20 sen. Okey, pulangan atas modal ni untuk tujuan pelaburan. Okey. Okey, kalau kita nak buat keputusan pelaburan, okey, kita akan pakai pulangan atas modal. Okey. So untuk keputusan pelaburan. Okey, pelaburan, okey. So boleh gunalah pulangan atas modal. Okey, ada 4 jenis nisbah keuntungan. Okey. So kita tengok nisbah yang seterusnya, nisbah yang kedua ataupun alat pengukur yang kedua, iaitu nisbah kecairan. Tujuannya ialah untuk mengukur keupayaan perniagaan untuk membayar hutang. Okey, ataupun bayar liability lah, liability semasa. Okey, liability semasa. Kita dapat dua jenis, iaitu nisbah semasa dan juga nisbah hujan asid. Okey, nisbah semasa rumusnya ialah aset semasa dibahagikan dengan liability semasa. Okey, contoh aset semasa kita ada RM8,000. Okey, manakala liability semasa kita ada RM5,000. Okey, kita dapat 1.6 nisbah 1. Okey, itu cara dia. 1.6 nisbah 1. Okey. 1.6 untuk aset semasa, liability semasa 1. Okey. So dia punya tafsiran, bagi setiap RM liability semasa, dia baca daripada bawah liability semasa ni. Bagi setiap RM RM1 liability semasa, perniagaan mempunyai aset semasa sebanyak RM RM1.60 untuk menjelaskannya. So okeylah, daripada dia mesti aset semasa ni lebih besar. Okey, mesti besar daripada liability semasa. Okey. Okey, untuk nisbah semasa tujuannya untuk membayar hutang. Okey, membayar hutang dalam jangka masa pendek. Okey, so dia untuk bayar hutang. Okey, dalam jangka masa pendek. Okey, 4 setahun lah. Okey, jangka masa pendek ni kita anggap setahun. Okey. Okey, so itu punya nisbah semasa. Seterusnya ialah nisbah hujan asid ataupun dipanggil nisbah cepat. Okey, dia punya rumus aset semasa tolak dengan inventory akhir bahagikan dengan liability semasa. Dia hanya tolakkan inventory akhir saja. Okey, maklumat lain samalah. Okey, so contohnya aset semasa 8,000. Okey, katakanlah inventory akhir adalah
2000. Okey, 2000. Okey, bahagikan dengan liabilities masa 5000. Okey, so jawapannya okey 8000 tolak 2000 bahagikan dengan 5000. Okey, 1.2. 1.2 nisbah 1. Okey. Untuk tafsiran dia, bagi setiap RM RM1 liabilities masa, perniagaan mempunyai aset masa kecuali inventory akhir sebanyak RM RM1.20 untuk menjelaskannya. Okey. Okey, ni untuk tujuan bayar hutang, okey, dalam keadaan segera. Okey, kalau esok kena bayar, so kita boleh gunakan nisbah hujan asid, okey, nisbah cepat ni untuk bayar hutang segera, okey, secepat yang mungkin. Okey, kalau tadi semasa untuk jangka masa pendek tu mungkin setahun. Okey, okey, itu nisbah kecairan. Okey, nisbah yang terakhir, okey, ataupun alat pengukur yang terakhir iaitu nisbah kecakapan. Tujuannya adalah untuk mengukur keupayaan, okey, mengukur keupayaan menguruskan inventory dan juga mengutip dan juga membayar hutang. So ada dua kat sini. Okey, mengukur ada 4 jenis, iaitulah kadar pusing ganti inventory untuk bilangan kali, okey, hari untuk bilangan hari, tempoh kutipan hutang dan juga tempoh bayar hutang. Pertama, kadar pusing ganti inventory bilangan kali, kos jualan bahagikan dengan inventory puasa. Okey, katakanlah kos jualan kita letak 5000. Okey, inventory puasa. Okey. Okey, kita inventory puasa ni adalah inventory awal tambah dengan inventory akhir bahagikan dengan 2. Okey. Contoh inventory awal ialah 3000. Okey. Tambahkan dengan inventory akhir katakanlah 1000. Okey, 1000 bahagikan dengan 2. Okey. So dia punya jawapannya ialah, okey, kena selesaikan yang bawah dia tu dulu. 3000 tambah 1000 bahagikan dengan 2. Okey, lepas tu 5000 bahagi 2. 5000 bahagi 2000 2.5. Okey, 2.5 kali kan, 2.5 kali. Okay. So dia punya tafsiran dia, perniagaan telah menggantikan ataupun membeli inventory baru sebanyak 2.5 kali. Kita genapkan sebab 5 tu. Okay. So 3 kali. Okay, 3 kali dalam setahun. Okay, itu dia punya jawapan dia. Okey, seterusnya ialah kadar pusing ganti inventory bilangan hari. Okey, kalau bilangan hari, so kena terbalikkan. Inventory berada ke atas, bahagi dengan kos jualan, darabkan dengan 365 hari. Okey, contoh, kita ambil maklumat yang sama. Inventory puasa, inventory awal ialah 3000 ditambahkan dengan inventory akhir bahagi 2. Okey, kos jualan ialah 5000 darabkan dengan 365 hari. Okey, so 2000. Okey, nilai tadi 3 tambah 1 bahagi 2. Okey, bahagikan dengan 5000 darabkan dengan 365 hari. So maksudnya 146 hari.
okey, 146 hari. Kalau dapat titik perpuluhan, okey, kalau lebih daripada 5, okey, 1.6.5, so jadikan 147 hari. Okey. Okey, kalau 1.6.1, 1.6.3, okey, jadikan 146 hari. Okey. So untuk tafsirannya, perniagaan telah menyimpan inventory selama 146 hari, okey, hari sebelum dijual. Okey. Okey, seterusnya ialah tempoh kutipan hutang. Okey, maksudnya kita nak kutip hutang daripada akaun belum terima ataupun pelanggan kita. Kita akan gunakan rumus akaun belum terima bahagikan dengan jualan kredit darabkan dengan 365 hari. Okey. Okey, katakanlah akaun belum terima kita, hutang kita dalam hutang pelanggan, katakanlah RM2,000. Okey, hutang yang belum dibayar oleh pelanggan kita. Okey, jualan kredit ialah, katakanlah kita buat jualan kredit sebanyak 12,000. So kena darabkan dengan 365 hari. Okey, hari. So jawapannya 2,000 bahagikan dengan 12,000 darabkan dengan 365 hari. So 60.83 hari. Okey, so kita genapkanlah 61 hari. Perniagaan, okey, tafsirannya, perniagaan mengambil masa 61 hari. 61 hari. Okey, untuk mengutip hutang pelanggannya. Okey. Okey, itu dia jawapan dia. Okey, seterusnya yang terakhir, tempoh bayaran hutang. Okey, rumusnya ialah, okey, akaun belum bayar bahagi dengan belian kredit darabkan dengan 365 hari. Okey, ini kita guna rumus ni untuk bila kita boleh bayar hutang pembekal kita. Okey, so kita guna dia punya rumus ni. Katakanlah akaun belum bayar, okey, jumlah hutang yang kita belum bayar ialah RM3,000. Okey, RM3,000. Okey, belian kredit kita buat urus niaga belian, boleh jadi RM10,000. Okey, katakanlah RM10,000. Okey. Okey, darabkan dengan 365 hari. Okey, so dia punya jawapan dia 3,000 bahagi dengan 10,000 darab 365 hari. So jawapannya ialah 109.5 hari. Okey, hari. So kita boleh genapkan jadikan 110 hari. Okey, sebab dia dah 5, okey, 5 dan ke atas, kita akan genapkan 1. Okey, tafsirannya ialah perniagaan mengambil masa 110 hari. 110 hari. Okey, untuk menjelaskan hutang kepada pembekal. Okey, maksudnya perniagaan lah. Perniagaan menjelaskan hutang. Okey, pembekal tu ialah akaun belum bayar. Okey, itulah 3 bentuk ukuran penyertaan kewangan ataupun analisis nisbah. Okey, dalam modul 3/5. Okey.